So, imam muda ni dia jenis yang berani. Dia pun pergilah cabar makhluk tu. Dia kata, kalau kau berani daripada kau duk mengilai dekat luar tu, masuk je lah dekat dalam kereta aku ni. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk kisah seram kali ini, Pika akan menceritakan tentang beberapa kejadian seram yang berlaku dekat penduduk kampung di kawasan Kampung Bukit Melintang Chuah, Port Dickson, Negeri Sembilan. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya kisah-kisah seram ni dikongsikan oleh John Awang yang sebenarnya kejadian-kejadian seram tu bukanlah berlaku dekat diri dia sendiri, tapi berlaku dekat beberapa penduduk kampung dekat dalam kawasan perkampungan dia. Itulah dekat Kampung Bukit Melintang tu kan. Okay, kata John Awang, mak dia ni ada buka gerai jual nasi lemak dekat satu jalan, dia macam jalan besar sebelum masuk ke kawasan kampung dia tu. Dan kata dia, biasanya pada waktu malam, orang kampung dia dengan orang kampung sebelah ni panggil kawasan tu sebagai Black Area. Kenapa panggil Black Area? Sebab kawasan tu memang ramai sangat kata yang tempat tu sangat-sangat keras. Jadi kenapa keras tu kan? So, sekarang kita masuklah ke kisah yang pertama yang dikongsikan oleh John Awang ni. Kata John Awang, adalah seorang ni penduduk kampung. Nama dia Pika letakkan sebagai Aman. Okey, Aman ni dia menjual burger tau. Masa tu jam lebih kurang dalam pukul 11 malam macam tu. Jadi nak dijadikan cerita, Aman ni dia nak pergi keluar beli barang-barang. Mungkinlah dia nak beli barang untuk dia jual burger ke apa, tak tahulah. Tapi bila dia nak pergi beli barang tu, dia kenalah lalu jalan Black Area tu. Biasalah kan penduduk kampung nak tak nak malam ke siang ke dah tu je jalan yang ada. Mungkinlah dia orang terpaksa lah menggunakan jalan tu kan. So pada masa tu, Aman ni dia naik motor sorang-sorang. Masa tu kan, daripada jauh, masa dia duduk lalu dekat kawasan Black Area tu, daripada jauh ni, dia nampaklah dekat bawah tiang, lampu tiang elektrik tu, ada macam dua kelibat. Seorang kelibat macam perempuan, lagi satu kelibat pula macam budak kecil. Mula-mula, dia macam, mungkinlah dia ada terfikir kot macam, siapa pula kan dekat bawah tiang dalam gelap tu. Dah lah dia lalu dekat kawasan Black Area tu. Tapi Aman ni dia buat tak tahu, dia bawa je motor tu. Sampailah bila Aman ni betul-betul dekat dengan dua kelibat tu tadi, bila Aman tengok, alangkah terkejutnya Aman ni, dua-dua makhluk tu tadi, manusia yang berdiri dekat tepi jalan tu, dekat mata dia ni tak ada mata. Dia macam kosong, macam tengkorak punya mata tu kan, dia bulat, kosong. Dan lagi satu yang mengejutkan si Aman ni, makhluk tu tengok je Aman ni bawa motor. Dia tak ada buat apa-apa pun. Tak adalah dia sergah Aman ke, dia kejar Aman ke, tak ada. Cuma dia macam dia usik, dia tengok je dekat Aman tu. Lepas tu, bila Aman ni tengok, dah lah dia terkejut tengok benda tu, mata tak ada. Lagi satu yang buat Aman ni terkejut ialah sebab bila diamati muka kedua-dua makhluk tu, mukanya sama macam ada penduduk kampung dia. Mungkinlah benda tu menyerupai penduduk kampung yang Aman ni kenal. Memang benda tu, maksudnya benda tu memang nak mengusik si Aman ni lah. Kan? Untuk kisah yang kedua ni, dia agak rare sikit tau. Sebab ia melibatkan imam muda lawan onti. Menarik tak? So, sekarang jom kita sambung ke kisah yang kedua daripada John Awang pula. Untuk kisah yang kedua ni, kata John Awang, masa tu dia nak dekat-dekat nak raya. Jadi masa tu masih lagi dalam bulan puasa lah kan. penduduk kampung diorang ni adalah buat macam kenduri yang mana mereka ni kena sembelih kambing dan sebagainya kan. Dan seperti biasalah lepas dah sembelih kambing apa semua tu, mestilah akan ada orang yang tolong bersihkan darah kambing kan, cuci-cuci semua kawasan masjid apa semua tu. Jadi masa tu imam muda ni dia yang bertanggungjawab
untuk bersihkan darah-darah kambing tu semua. So masa dia tengah duduk basuh darah kambing tu kan, sekali dia dapat dengar bunyi macam orang mengilai. Dia perhatikan, imam muda ni dia tengoklah sekeliling kan. Rupa-rupanya benda mengilai tu datangnya daripada arah satu pokok ni. Dia tak tunjukkan muka dia tau dekat imam muda ni. Dia cuma mengilai je. Tapi masa tu imam muda ni kata dia syak yang sebenarnya benda tu mengilai. Sebab masa tu kan imam muda ni tengah duk bersihkan darah kambing kan. So mungkin benda tu sebenarnya nakkan darah kambing tu. Biasalah kan makhluk tu memang dia suka benda-benda macam berdarah, benda-benda kotor semua ni. So masa tu imam muda ni pun cakap lah dekat benda tu. Dia tak takut dengan benda tu. Dia katalah, oh kau nak darah ni jangan harap aku nak bagi dekat engkau. So masa tu imam muda ni pun dengan semangatnya dia cuci habis-habisan darah kambing tu semua, memang tak ada sisa langsung. So benda tu menyebabkan makhluk yang mengilai tu tadi macam nak marah lah dekat imam muda ni. Sebab macam seolah-olah tak bagi dia makan lah walaupun sedikit. So pada malam tu habis macam tu je tau. Keesokan malamnya imam muda ni dia bawa kita. Lepas tu dia lalulah dekat kawasan black area yang Pika cerita dekat kisah yang pertama tu tadi. Masa dia lalu dekat kawasan black area tu, dia lagi sekali dapat dengar bunyi macam orang mengilai tau. Bunyi yang sama yang dia dengar malam sebelumnya tu. So imam muda ni dia jenis yang berani. Imam kan. Dia pun pergilah cabar makhluk tu. Dia kata kalau kau berani daripada kau duk mengilai dekat luar tu, masuk je lah dekat dalam kereta aku ni. Dia cakap macam tu dekat makhluk tu. Tak sampai beberapa saat kemudian memang benda tu munculkan diri. Dia duduk dekat belakang. Dia duduk dekat seat belakang kereta imam muda ni. So masa tu imam muda ni dia macam agak terkejut lah kan. Sebab memang betul benda tu betul-betul muncul dekat belakang dia. Lepas tu imam ni pun terus berhentikan kereta. Lepas tu dia pun keluar daripada kereta ni. Dan Ponti tu pun ikut sama keluar juga daripada kereta. Dia macam nak cabar imam muda ni lah kan. Masa tu imam ni kata benda tu makhluk membentuk macam Ponti tu macam seakan-akan mendengus tau. Lepas tu dia boleh nampak lah kuku panjang, muka bodoh semua, seakan-akan nak menerkam imam ni. Masa tu imam ni adalah baca beberapa ayat tapi benda tu tak jalan tau. Benda tu tak lari. Benda tu masih ada lagi dekat depan imam ni macam sambil nak marah macam tu. So imam ni pun faham lah benda tu mungkin nak marah dekat imam muda ni sebab malam sebelumnya kan dia nak darah kambing tu tapi tak dapat. So that's why lah malam tu dia repeat balik. Dia nak cabar imam ni pula kan. Lepas tu kan imam ni pun bacalah beberapa ayat ni tapi benda tu masih lagi ada dekat depan dia. Memang tak lari. Sampailah tiba-tiba imam muda ni teringat masa dia pergi haji dulu ada orang ajar dia untuk baca bacaan masa lontar jamrah tu. Jadi bila imam muda ni pun baca kan, barulah makhluk tu tiba-tiba hilang. Lenyap, melarikan diri macam itulah. So basically dekat sini tak adalah benda tu berlawan dengan imam ke apa. Cumanya kita boleh nampak dekat sini yang sebenarnya benda tu nak mencabar imam tu. Sebab imam tu kan macam cabar dia. Kata kalau kau berani masuklah dekat dalam kereta ni. Sekali memang betul-betul muncul. Tu nasib baik berlaku dekat imam lah. Kata Awang John ni. Kalau berlaku dekat dia tak tahulah apa jadi kan. So mungkin disebabkan oleh imam muda ni jenis yang berani ke apa. Jadi keesokan bila diceritakan benda ni dia kata ada juga rasa macam menggigil tu. Tapi yelah kan sebab imam dia mungkinlah macam iman dia tu kuat sikit kan. Kalau berlaku dekat kita ni mungkin tak tahulah apa jadi. Mungkin dah pengsan dekat situ kot. So habislah dekat situ kisah yang kedua, kisah imam muda tu. So sekarang kita sambung ke kisah yang ketiga pula. Yang mana kejadian ni berlaku dekat penduduk kampung sebelah pula. Masa tu penduduk kampung sebelah ni, jika letak nama dia Ali. Okey, Ali ni dia dalam perjalanan. Dia lalulah dekat kawasan black area tu juga. Cumanya masa tu dia nampak daripada jauh ada seorang perempuan ni tahu berdiri betul-betul dekat tepi jalan. Lepas tu perempuan tu cuba untuk berhentikan kereta Ali ni. So Ali ni disebabkan pada masa tu dah lewat malam. So disebabkan oleh dia kesian dengan lagi satu dia macam cuba berfikiran positif lah. Dia pun berhenti. Lepas tu bagilah tumpang perempuan tu. Dalam kereta tu perempuan tu senyap je, tak ada cakap apa. Sampailah dekat satu kawasan ni yang orang kata kawasan black area apa semua tu. Perempuan tu pun cakap dia nak berhenti dekat situ. Tapi sebelum perempuan tu turun ke apa ni, perempuan tu ada bagi burger tau.
dekat Ali ni. Ali ni pun bila dapat burger tu kan, tiba-tiba tengok toleh sebelah perempuan tu dah tak ada. So that's why penduduk kampung ni panggil tempat tu sebagai Black Area. Kata John Awang, mungkin kawasan Black Area tu adalah kawasan asrama makhluk tu kot. Dia suka macam menumpang orang sampai di situ berhenti hilang macam tu. Ataupun ada juga macam penduduk kampung yang lalu jalan tu kan, daripada jauh nampak ada macam benda-benda pelik-pelik lah. Macam bungkus-bungkus tu kan. Gula-gula dekat tepi jalan, dekat tengah jalan, terpacak ke apa semua. Kadang-kadang orang lalu jalan tu dengar bunyi orang menghilai lah. So that's why lah penduduk kampung dekat kawasan tu ataupun orang kampung luar tepi-tepi ni kan, diorang panggil tempat tu sebagai Black Area. Jadi siapa dekat sini yang mungkin familiar dengan kawasan tu, dekat kawasan kampung Bukit Melintang Cuah Port Dickson tu, bolehlah kongsikan dekat Pika pula kisah korang. Mungkinlah manalah tahu korang ni kenal ataupun jiran sekampung dengan John Awang ni kan. Bolehlah korang kongsikan dekat Pika pengalaman korang pula macam mana di komen di bawah. So seperti biasa itu sahajalah video Pika untuk kali ini, dan seperti biasa sebelum keluar, apa kata kalau korang support Pika dengan tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa lagi korang in my next video. See you soon. Bye.